Okey, selamat sejahtera semua pada semua pelajar kelas 3 gigih. Okey, teman Selamat sekali. pagi, Cikgu. Okey, pertama sekali cikgu ucapkan terima kasih kerana berjaya untuk menyertai kelas PDPR sejarah pada pagi ini. Cikgu tahu kelas pada pukul 7.30 ni merupakan satu cabaran buat cikgu untuk memastikan semua pelajar dapat join kelas yang diadakan bermula jam 7.30 pagi. Okey, cabaran bagi cikgu dan juga mungkin cabaran juga bagi awak, bagi mereka-mereka yang sukar untuk bangun pagi. Jadi tahniah kepada anda semua yang berjaya untuk menyertai kelas pada pagi ini. Dan sepatutnya tak ada masalah, sepatutnya tak ada masalah. Semua boleh join. Sebab semua boleh datang ke sekolah dan sepatutnya semua boleh join. Kecuali ada masalah-masalah teknikal lah. Okey, masalah-masalah yang melibatkan peranti ataupun masalah internet. Okey, iaitu kita susah sikit nak nak hadapi. Okey, sebab itu melibatkan uh, kewangan sebab melibatkan kewangan, melibatkan talian internet ni. Bukan semua dapat ada talian internet yang mencukupi. Itu cikgu fahamlah. Dan kalau bukan disebabkan itu, kalau disebabkan kelas diadakan pada waktu pagi, cikgu rasa tak ada masalah. Kalau awak anggap ini merupakan hari persekolahan. Okey, hari persekolahan, so maksudnya boleh bangun pagi. Macam masa apa? Okey, anggaplah hari ni nak pergi sekolah. Okey, bangun pagi, mandi, siap-siap dan terus ke sekolah. Dan sekolah kita adalah dalam bentuk PDPR. Itu je beza dia. Beza dia kelas kita adalah bentuk online. Bukan lagi bersemuka di sekolah. Jadi rutin kita sepatutnya sama. Bangun pagi macam biasa, datang sekolah pukul 7, dah sampai sekolah. Cuma kita tak duduk dalam kelas. Kita duduk dalam kelas online macam ini sahaja. Di rumah masing-masing, stay at home. Okay, pada zaman COVID ni. Dan juga kita harap semua wabak ini dapat beransur pulih dari semasa ke semasa dan kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Okey. So pada hari ini kita dapat kumpulkan seramai 10 orang pelajar daripada kelas 3 gigih. Juga harap ada lagi penambahan-penambahan dari semasa ke semasa nanti. Sebab 10 orang ni tak ramai lah sebab kelas 3 gigih ada 28 orang. So 10 orang tu sikit lah. Aku harap sekurang-kurangnya kita dapat capai separuh daripada jumlah pelajar yang ada. Okay. Kalau semua masuk, okay, lagi bagus. Ataupun 90% masuk, lagi bagus lah. Jadi harapkan ada peningkatan dari segi itu. Dari semasa ke semasa. Nanti boleh maklumkan pada kawan-kawan yang lain lah. Okay, galakkan mereka supaya menyertai. Kalau ada masalah, tolong maklumkanlah. Okay, maklumkan kepada cikgu kenapa tak boleh join kelas PDPR. Supaya cikgu dapat membantulah apa yang patut. Mungkin secara offline ataupun tengoklah macam mana cikgu boleh membantu awak untuk tidak ketinggalan dalam pelajaran. Terutama dalam subjek cikgu lah, subjek sejarah. Okey, so Selamat fokus pagi, kita. Cikgu. Okey, selamat pagi. Kepada Suari, sihat. Okey, so pada hari ini fokus kita adalah kepada subtopik yang baru subtopik yang baru yang mana kita semua dah habis untuk bab yang keempat. Okey, untuk bab yang keempat iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, so pada hari ini fokus cikgu adalah kepada bab yang kelima. So boleh rujuk buku teks masing-masing sebab hari ini pun rujukan cikgu adalah kepada buku teks. Cikgu akan merujuk kepada buku teks untuk silibus atau untuk pembelajaran pada hari ini. So masing-masing boleh buka buku teks masing-masing lah. Okay, bab yang kelima dan fokus kita adalah kepada standard pembelajaran yang pertama standard pembelajaran yang pertama dalam bab yang kelima iaitu di bawah subtopik 5.1. Okay, menjelaskan latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan di negeri Sabah. Itu fokus kita pada hari ini. Okay.
5.1 buku teks. Boleh tengok buku teks lah. Rujuk buku teks masing-masing. Cikgu 110 buku surat. 110 ya. 110. Okey, 5.1. Yang ada gambar rajah macam ni lah. Yang seperti mana yang cikgu paparkan ni. Okey, jadi pada hari ini kita akan bincangkan di bawah tajuk bab 5 adalah tajuk dia pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Kita dah habis cerita tentang bagaimana kuasa barat meluaskan kuasa mereka ke negeri-negeri Melayu di tanah Melayu. Maksudnya semua negeri-negeri Melayu di semenanjung tanah Melayu telah jatuh ke tangan kuasa barat, iaitu ke tangan British. Bermula daripada Pulau Pinang, dia ambil Singapura, dia ambil Melaka, dia gabungkan jadi negeri-negeri Selat. Lepas tu dalam bab yang ketiga, dia meluaskan lagi kuasa dia ke negeri-negeri yang lain. Dia ambil Perak, dia ambil Selangor, dia ambil Negeri Sembilan, dia ambil Pahang. Dia gabungkan keempat-empat itu menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan dalam bab yang keempat, dia meluaskan lagi kuasa dia ke negeri-negeri Melayu di sebelah utara. Dan juga dia pergi ke sebelah selatan iaitu Johor. Dan dia melalui perjanjian, dia telah menguasai ke semua negeri. Dan negeri-negeri ini dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Maksudnya, semua negeri-negeri di tanah Melayu telah jatuh ke tangan British. So, fokus kita dalam bab yang kelima, kita nak lihat pula bagaimana pentadbiran barat meluaskan kuasa mereka ke negeri Sarawak dan Sabah. Adakah kuasa barat ini juga merupakan pihak British ataupun pihak-pihak yang lain yang dapat menguasai negeri Sarawak dan negeri Sabah. Itulah fokus dalam bab yang kelima, cerita dalam bab yang kelima. So, untuk hari ini, kita akan lihat yang pertama sekali, standard pembelajaran kita untuk bab yang kelima adalah awak semua dapat menjelaskan. Nanti pada akhir pembelajaran, awak semua akan dapat menjelaskan tentang latar belakang pemerintahan tempatan. Kita nak lihat dulu, sebelum kuasa barat ni datang ke negeri Sarawak dan Sabah, kita nak lihat dulu sejarah bagaimana pentadbiran tempatan yang telah wujud di negeri Sarawak dan di negeri Sabah. Sebelum kedatangan kuasa barat. Itulah fokus kita pada hari ini dalam 5.1. Okey, jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, so kita lihat Kita lihat yang pertama. Okey, semua rujuk buku teks ataupun boleh rujuk slide yang cikgu paparkan. Boleh nampak skrin cikgu? Ada masalah? Tak ada. Boleh nampak. Okay. Bab 5 pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, alright. Thank you. Alright, so kita lihat dulu pengenalan. Pengenalan. Okey, ini merupakan peta negeri Sarawak dan Sabah. Awak kena biasa dengan peta. Peta. Kalau tak dapat lukis pun, awak dapat imagine dalam fikiran kita pun dah okey. Ini merupakan peta negeri Sarawak dan Sabah dan juga Brunei. Yang warna kuning tu Sarawak, yang warna pink tu Sabah, dan yang warna peach tu adalah negara Brunei. Okay, so sebelum kedatangan kuasa-kuasa luar, masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pemerintahan yang berkesan. Maksudnya, sebelum kuasa barat meluaskan kuasa mereka ke Sabah dan juga Sarawak, di setiap negeri ini dah ada pemerintahan mereka sendiri. Yang diperintah, yang ditadbir oleh penduduk-penduduk tempatan. Dan sistem pemerintahan yang diamalkan ini membawa kestabilan dan menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran di negeri-negeri ini. Dan pentadbiran yang dijalankan pun maksudnya tak ada masalah. Telah membawa kestabilan, telah membawa kemakmuran di setiap negeri. Tak ada huru-hara, tak ada kacau bilau. Semua dalam keadaan yang baik. Dan sistem ini menjadi panduan dalam perkembangan ekonomi, perkembangan sosial dan juga perkembangan politik masyarakat tempatan di kedua-dua buah negeri. Semua dalam keadaan yang baik. Dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi politik, semua dalam keadaan yang baik. Tak ada masalah. Dan di negeri Sarawak, di negeri Sarawak terdapat beberapa kerajaan Melayu pada ketika itu. Sebelum kedatangan kuasa barat, di Sarawak dah bermula dengan beberapa kerajaan Melayu yang telah wujud di negeri Sarawak, iaitu seperti kerajaan Sawaku. Yang pertama ni Sarawak di negeri Sarawak. Ada beberapa kerajaan Melayu, ni awak kena ingat kena ingat ni. Boleh gariskan. Iaitu seperti kerajaan Sawaku
yang pertama. Yang kedua, Kalaka. Yang ketiga, Samadong. Dan yang keempat, Melano. Ini merupakan kerajaan-kerajaan Melayu awal yang wujud di negeri Sarawak. Yang ditadbir oleh penduduk-penduduk ataupun pentadbiran tempatan. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, kena ingat dia pernah keluar dalam soalan peperiksaan. Rasanya pernah keluar soalan objektif. Jadi kena ingat sikit lah. Kalau soalan tanya, apakah kerajaan-kerajaan Melayu yang wujud di negeri Sarawak sebelum kedatangan kuasa-kuasa barat? Ataupun di peringkat awal. So, jawapan ni dah. Sawaku, Kalaka, Samadong, Melano. Boleh? Boleh. Alright. Okay. Itu yang pertama yang perlu awak tahu. Dan di sebelah tu adalah peta negeri Sarawak dan juga negeri Sabah. Alright. Okay, kita lihat yang pertama, sistem pemerintahan tempatan. Okay, kita nak kaji dengan lebih detail lagi bagaimana sistem pemerintahan tempatan berjalan yang dijalankan di Sarawak dan juga di negeri Sabah. Okay, sistem pemerintahan di Sarawak dan Sabah mempunyai persamaan dan perbezaan. Ada yang sama, ada ciri-ciri yang sama dan ada juga ciri-ciri yang berbeza. Okay, dan persamaan dan perbezaan yang wujud ini mempunyai kaitan langsung dengan perkembangan sejarah sosiopolitik yang berlaku di kedua-dua buah negeri tersebut. Okay, ada berkaitan lah dengan sosiopolitik di negeri-negeri tersebut. Di Sarawak ada cara dia, di Sabah ada cara dia. Okay, setiap suku kaum di Sarawak dan Sabah mempunyai seorang ketua rumah. Di Sarawak dan Sabah dia ada banyak kaum. Di Sarawak ada kaum-kaum dia. Di Sabah pun ada kaum-kaum dia. Macam kita lah, di Tanah Melayu kita ada kaum Melayu, kaum India, kaum Cina. Ada juga lain-lain. Okey, di Sarawak pun dia ada kaum dia juga. Ada juga orang Melayu, ada juga orang Cina. Ada juga orang India. Dan dia ada kaum-kaum bumi putera dia yang lain. Seperti Iban, Dusun, Dayak. Di Sabah Kadazan Dusun. Ada Bajau. Ada banyak lagi lah. Okey, Melanau. Itu antara kaum-kaum bumi putera di Sarawak dan juga di Sabah. Dan mereka ada seorang ketua. Dipanggil sebagai ketua rumah. Tetapi disebut mengikut dialek masing-masing. Mengikut bahasa masing-masing. Tapi membawa maksud yang sama, iaitu ketua rumah. Okey, itu adalah masyarakat suku-suku kaum di Sarawak dan juga di negeri Sabah. Boleh faham? Okay, so mereka ada seorang ketua rumah. Okay. So kita lihat yang pertama, sistem pemerintahan tempatan yang pertama yang ada di negeri Sarawak adalah disebut sebagai sistem kesukuan. Ni kena ingat. Soalan tanya, nyatakan sistem pemerintahan tempatan di negeri Sarawak ataupun di negeri Sabah ataupun di negeri Sarawak dan Sabah. Dua-dua. So yang pertama yang boleh awak jawab adalah sistem kesukuan. Satu markah untuk soalan ini. Okay. Boleh ingat nama dia sistem kesukuan. Okay, apa itu sistem kesukuan? Okay, sistem ini dilaksanakan oleh masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah. Okay, dan asas yang penting ialah pegangan kepada dan juga kepatuhan kepada adat masyarakat. Dalam sistem kesukuan ini, dia mementingkan adat. Okay, dia mementingkan adat. Kepatuhan kepada adat. Itulah dia punya kata kunci dia untuk sistem kesukuan. Kalau soalan tanya, antara berikut yang manakah melibatkan ciri-ciri sistem kesukuan? First kali awak cari dalam pilihan jawapan tu adalah kepatuhan kepada adat. Ada perkataan adat. Ataupun kalau keluar dalam soalan subjektif, nyatakan ciri-ciri sistem kesukuan di Sarawak ataupun di Sabah. Yang pertama yang mesti awak jawab adalah patuh kepada adat. Itu adalah markah yang pertama. Ataupun ada markah untuk sistem kesukuan. Dia punya main dia, ciri-ciri dia, dia sangat mementingkan adat. Patuh kepada adat. Okay? Itulah sistem kesukuan secara umumnya. So, kita lihat yang sistem kesukuan yang ada di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah. Kita start dulu dengan
sistem kesukuan di negeri Sarawak. Okey, rujuk buku teks masing-masing Rujuk buku teks masing-masing. Okey, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kita bermula dengan atas sekali. Jam 12. Okey, jam 12. Atas sekali. Okey, boleh seorang tolong bacakan? Saya cikgu. Okey, kita wujudkan dua hala. Silakan, Semua Suari. Antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini termasuklah Iban, Bidayuh, Kenyak, Kelabit dan Kayan. Okey, terima kasih Semua Suari. Okey, Okey, iaitu cikgu. yang pertama. Masyarakat ni di Sarawak kita fokus dulu di Sarawak. Awak jangan tukar di Sabah pula. Ni kita fokus dulu di negeri Sarawak. Sistem kesukuan di negeri Sarawak. Okey, yang pertama apa yang Semua Suari baca tadi ialah antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini adalah Iban. Ni di Sarawak Iban, Bidayuh, okey, Kenyah, Kelabit dan juga Kayan. Itu antara masyarakat-masyarakat yang mengamalkan sistem kesukuan di negeri Sarawak. Okey, selain daripada ini, ada juga satu lagi masyarakat iaitu masyarakat Melanau. Pun ada disebut dalam ciri-ciri. Nanti kita lihat apa itu yang berkaitan dengan Melanau. Okey, yang kedua. Siapa boleh baca yang kedua? Volunteer. Nak hilangkan ngantuk sikit, nak bagi semangat sikit pagi ni. Cikgu, Okey, silakan Lampu Zian. penegaan terhadap kepatuhan kepada adat. Okey, terima kasih. Penekanan dia adalah kepatuhan kepada adat. Itulah kata kunci dia. Clue dia yang pertama yang sangat penting adalah kepatuhan kepada adat. Ni perkataan adat ni sangat penting. Okey, nampak dia usahkan sikit. Okey. Yang ketiga. Apa nak baca? Ada volunteer nak baca? Cikgu pilihlah cikgu. You pilih dia kena bagi peluang dulu. Okey, kita minta Fuzihau ada Fuzihau. Boleh tolong bacakan Fuzihau? Bagi masyarakat Iban, pemimpin utama ialah tuan rumah. Beliau menjadi sumber autoriti masyarakat. Okey, thank you Fuzihau. Okey. Bagi masyarakat Iban, kita mulakan dengan Iban dulu Bagi masyarakat Iban, pemimpin utama ataupun ketua rumah tadi kita sebut tadi, setiap kaum ada ketua rumah. Dan pemimpin dia, ketua rumah dia tu disebut sebagai tuai rumah. Gariskan sikit warna merah ni. Tuai rumah. Ini sangat penting. Untuk masyarakat Iban, ketua rumah dia dipanggil sebagai tuai rumah. Jangan bertukar jangan bertukar dengan yang lain. Dan beliau menjadi sumber autoriti. Autoriti ni merujukan sumber rujukan kepada masyarakat. Apa-apa saja yang melibatkan pentadbiran, melibatkan masyarakat, melibatkan permasalahan, melibatkan adat, dia akan merujuk kepada tuai rumah. Iaitu ketua rumah bagi masyarakat Iban. Disebut sebagai tuai rumah. Boleh faham Itu yang pertama. Yang keempat. Ciri yang keempat. Kita minta Jalani dia, Jalani. Silakan Jalani. Ya, cikgu. Boleh bacakan nombor 4? Boleh. Silakan. Pemilihan pemimpin bukan sekadar faktor keturunan namun lebih kepada kebolehan peribadi. Terima kasih. So nak pilih tuai rumah tadi, nak pilih tuai rumah dalam masyarakat Iban tadi, dia bukan saja faktor keturunan. Bukan dia keturunan-keturunan dia je yang dipilih. Bukan itu je yang menjadi sumber rujukan, tetapi lebih kepada apa kebolehan peribadi yang dimiliki oleh tuai rumah itu. Itu yang menjadi kelebihan kepada dia untuk dilantik sebagai tuai rumah. Dia ada kebolehan yang lebih baik berbanding dengan orang-orang yang lain. Itu pemilihan sebagai tuai rumah. Bukan semata-mata dia ada keturunan ketua, dia akan dilantik sebagai ketua. Bukan. Dia akan dilihat juga dari segi fokus utama dia adalah kepada kebolehan peribadi yang ada kepada calon tuai rumah itu. Untuk melayakkan dia dilantik sebagai tuai rumah bagi masyarakat Iban. Itu dia punya syarat dia. Itu yang keempat. Yang kelima,
Okey, kita pergi pula kepada masyarakat Bidayuh. Okey, silakan Teo Sing Lu. Ada Teo Sing Lu? Boleh bacakan? Dalam masyarakat Bidayuh, sumber autoriti ialah Tua Kampung. Okey, tua kapung. Thank you. Teo Sing Lu. Dalam masyarakat Bidayuh pula, okey, dia punya ketua dia disebut sebagai tua Tua kapung. Kampung. Tua kapung. Dia gariskan sikit warna purple pula. Okey. Bidayuh disebut tua kapung. Iban disebut tuai rumah. Tapi semua ni menjurus kepada maksud yang sama, iaitu ketua rumah. Ketua. Okey, ketua untuk setiap kaum. Cuma mengikut bahasa masing-masing. Mungkin dalam bahasa Iban disebut tuai rumah. Dalam bahasa Bidayuh disebut tua kapung. Itu beza dia. Okey, dari segi sebutan saja yang berbeza. Okey, yang keenam. Okey, yang keenam. Siapa lagi sini. Dari sini. Silakan, dari sini. Ada, tarik sini ada. Okey, tak ada respon. Kita minta Tan Chen Hui. Ada Tan Chen Hui? Boleh bacakan ciri yang keenam untuk sistem kesukuan? Ketua dalam masyarakat Kenyah dikenali sebagai peran lepo, sementara masyarakat Kayan sebagai kelunan Mareng. Okey, thank you Tan Cheng Hui. Okey, lagi yang keenam, bagi masyarakat Kenyah pula, masyarakat Kenyah, dia sebut sebagai peran lepo. Gariskan warna hijau. Okey, disebut sebagai peran lepo. Bagi masyarakat Kayan, dia lain-lain. Kelunan Marang. Disebut sebagai kelunan Kelunan Mareng. Marang. Okey, kelunan Mareng. Ni adalah panggilan-panggilan ketua rumah bagi masyarakat Kenyah dan juga Kayan. So Kenyah peran lepo, Kayan kelunan Mareng. Kena hati-hati sebab dia sebutan ataupun kaum dia tu lebih kurang sama, bermula dengan huruf K, Kayan dengan Kenyah. Cuma panggilan ketua dia lain. Okey, Kenyah peran lepo, Kayan kelunan Mareng. Tu dia punya biasanya kalau cikgu untuk kaum ni, cikgu ambil clue dia apa tau? Untuk Kayan, dia ada AN belakang tau. Jadi AN, kat sini ada AN. So, itu cikgu pegang lah. Untuk senang nak ingat. Kalau tak ada AN, dia adalah Kenyah. Perang lepo. Kalau ada AN belakang, itu adalah Kayan. Itu cara cikgu dululah. Kalau itu boleh berkesan untuk awak, boleh pakai. Untuk mudah ingat untuk mudah ingat nama-nama ketua ni. Yang ketujuh. Sistem kesukuan. Ciri-ciri sistem kesukuan yang ketujuh. Kita minta siapa Yu Jiahui. Ada Yu Jiahui? Silakan. Bagi masyarakat Melanau, ketua masyarakat dikenali sebagai menteri. Okey, terima kasih Yu Jiahui. Untuk masyarakat Melanau, dia sebut nama ketua itu sebagai menteri. Menteri sebut sebagai menteri. Ni senang sikit Melanau menteri, MM. Itu cara ni ingat. Alright. Itu adalah panggilan-panggilan ketua untuk setiap kaum dalam sistem kesukuan di Sarawak. Dan yang ke-8. Isi yang ke-8. Jesslyn ada? Jesslyn Sam? Jesslyn Sam sebut dia. Ada. Silakan. Pemimpin menjadi orang dengan menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk dan memastikan keharmonian berkekalan. Terima kasih. Jesslyn. So pemimpin-pemimpin tadi ni yang daripada Iban, Bidayuh, Kenyah, Kayan, Melanau. Dia menjadi rujukan ataupun menjadi orang tengah untuk menyelesaikan segala pertelingkahan, segala masalah yang berlaku dalam masyarakat di kalangan penduduk mereka, dan akan memastikan keharmonian berkekalan dalam kaum mereka. Itulah fungsi ataupun peranan ketua
dalam setiap kaum. Dan sekali lagi cikgu ingatkan, sistem kesukuan ni dia adalah berkaitan dengan kepatuhan kepada adat. Ini sangat penting. Okay, kepatuhan kepada adat. Okay, ada soalan berkaitan dengan sistem kesukuan di Sarawak. Boleh faham? Tak ada cikgu. Boleh faham. Okay, bagus. Okay, so next kita pergi pula kepada yang kedua, iaitu sistem kesukuan di negeri Sabah. Okay, sistem kesukuan di negeri Sabah. Kita lihat apa yang sama, Cikgu, apa yang berbeza. Yes. yang ni kena semua salin Tak perlu. Nanti kita ada tugasan kita. Ya, kita ada tugasan kita. Okey. So yang ni awak just gunakan buku teks untuk baca je. Tak perlu 2 kali kerja. Okay. Just faham, lepas tu nanti baca, highlightkan kepada apa perkara-perkara yang cikgu gariskan tadi. Okey, sistem kesukuan di Sabah. Okay, kita mulakan dengan atas sekali. Yang pertama yang ini cikgu ambil. Okey, silakan. Siapa? Volunteer nak baca dulu. Saya. Okey, silakan. Sama dia suari. Antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini termaksudlah kadar dusun, murut dan bajau. Okey, thank you. Sama dia suari. Di Sabah, dia ada kaum-kaum dia juga. Yang mengamalkan sistem kesukuan. Iaitu yang pertama adalah kadazan dusun. Yang kedua murut. Dan yang ketiga bajau. Dia tak banyak. Kalau di Sarawak dia ada lebih banyak kaum yang disebut. Di Sabah disebutkan 3 kaum yang mengamalkan sistem kesukuan di Sabah. Kadazan dusun, murut dan juga bajau. Okey, kita lihat yang kedua, isi yang kedua. Ada volunteer? Sure. Okey, silakan. Tamuzian. Pegangan adat menjadi alat kawalan sosial politik yang berkesan. Okey, terima kasih. Pun sama juga seperti mana di Sarawak. Dia adalah berpegang ataupun merujuk kepada pegangan adat. Okey, merujuk kepada pegangan adat. Yang menjadi alat kawalan. Okey, semua merujuk pada adat. Nak buat sesuatu, tengok adat dia. Boleh buat ke tak boleh buat? Okey, yang menjadi alat kawalan sosiopolitik, kehidupan. Sosiopolitik maksudnya kehidupan mereka yang berkesan. So, adatlah yang mengawal kehidupan mereka supaya berlaku dalam keadaan yang harmoni, yang tenteram. Okay? Itu adalah amalan yang digunakan dalam sistem kesukuan. Sama ada di negeri Sabah ataupun di negeri Sarawak. Okey, yang ketiga. Lihat yang ketiga. Ada volunteer? Cikgu. Kawalan sosiopolitik maksud? Okey, kawalan sosiopolitik ni dia mengawal kehidupan. Dia mengawal macam kita lah. Kita ada peraturan sekolah. So, kita apa-apa kita nak laksanakan di sekolah, merujuk kepada peraturan sekolah. Jadi, di Sabah adalah sistem kesukuan ni, dia nak menjalani kehidupan, apa-apa keputusan, apa-apa peraturan, dia merujuk kepada adat dia. Jangan melangkaui adat. Faham tak? Okey. Faham, cikgu. Alright. Yang ketiga, ada volunteer? Apa yang belum kena dia? Tadi sini ada? Tadi sini. Ada respon? Silakan tadi sini. Masyarakat ini mempunyai pemimpin yang dikenali sebagai orang tua. Ketua kampung sebagai pemimpin utama yang menyelesaikan pertikaian. Okay, thank you. Tadi sini. Okay, untuk di Sabah ni, dia lebih mudah nak ingat. Sebab semua kaum, dia panggil ketua dia adalah sebagai orang tua. Iaitu yang bermaksud ketua kampung. Okay, dia panggil masyarakat dia, dipanggil ketua dia sebagai orang tua. Kalau di Sabah, di Sarawak tadi, dia mengikut kaum masing-masing. Ketua kampung. Dia mengikut kaum. Iban dipanggil tuai rumah, Bidayuh dipanggil ketua kampung. Okey, tapi di Sabah, dia lebih mudah. Masyarakat ini, pemimpin dia dipanggil sebagai orang tua. Ini adalah di Sabah. Di Sabah. Biasanya pelajar dia bertukar orang tua dia dengan tuai rumah. So kena hati-hati tuai rumah di Sarawak untuk masyarakat Iban. Orang tua adalah panggilan ketua bagi masyarakat di negeri Sabah. Okay? Dan peranan dia adalah sebagai pemimpin utama yang akan menyelesaikan segala pertikaian. Pertikaian ni adalah masalah-masalah
yang berlaku dalam masyarakat ataupun dalam kaum masing-masing. Itu peranan orang tua. Okey, boleh faham Okey, yang keempat. Ada volunteer? You suka volunteer, nampak semangat sikit. Saya tu. Okey, Janani, silakan. Selain itu, sistem pemerintahan mengandungi majlis kampung dan tukang-tukang adat. Okey, thank you. Alright, di Sabah, dia lebih detail lagi disebut Dalam sistem pemerintahan, sistem kesukuan di Sabah, dia terbahagi kepada dua. Iaitu dia ada satu dipanggil sebagai majlis kampung dan satu lagi dipanggil sebagai tukang-tukang adat. Okay, dia ada dua dipanggil satu majlis kampung, satu lagi dipanggil sebagai tukang-tukang adat. Itu dalam sistem kesukuan di Sabah. Okay, apa itu majlis kampung? Apa itu tukang-tukang adat? Kita lihat isi yang kelima. Ada volunteer? Silakan. Yang belum kita tengok ada seorang yang baru masuk tadi. Silakan Danesh Wira. Okay, Danesh, ada Danesh? Boleh bacakan isi yang kelima? Ataupun belum bersedia? Boleh cikgu. Okey, silakan. Majlis kampung membentuk orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Okay, English style. Adat jadi adat Adat tu jadi adat. Okay, thank you Ganesh. So apa itu majlis kampung? Okay, majlis kampung dia merujuk kepada tak apa. Tak apa Ganesh. Okay, majlis kampung dia merujuk kepada tugas dia adalah untuk membantu orang tua. Okay, majlis kampung dia membantu orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Dia adalah pembesar-pembesar ataupun AJK kepada orang tua. Itu adalah majlis kampung. Maknanya orang tua atas sekali, bawah dia ada AJK dia. Dan AJK itu kita panggil sebagai majlis kampung. Dia akan bantu orang tua ni untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat dia. Dalam menguruskan adat, menguruskan pentadbiran, dia akan membantu orang tua. Itu adalah majlis kampung. Apa pula tukang-tukang adat? Kita minta siapa? Baca. Siapa belum kena lagi Hio Junyang ada? Hio Junyang. Kita dah baca ni. Belum lagi sebenarnya. Tukang-tukang adat pulang memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Okey, terima kasih Hio Junyang. Okey. So, tugas tukang-tukang adat pula. Okey, yang tadi tukang adat. Okey. Tugas dia adalah untuk memastikan setiap upacara adat, upacara adat dilakukan dengan betul. Okey. Contoh majlis kampung dia melaksanakan adat, dia menguruskan adat. Okey, tukang-tukang adat ni dia check apa yang dilakukan oleh majlis kampung itu dilakukan dengan cara yang betul. Dia kena pastikan apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh majlis kampung, adat yang dilaksanakan adalah menggunakan cara yang betul. Sebab apa? Kena cara yang betul. Adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya bencana. Mengelakkan daripada berlakunya bencana. Dia takut, dia ada kepercayaan dia. Kalau salah mengamalkan adat, nanti akan berlakulah bencana-bencana dalam kaum mereka. Itu adalah fungsi tukang-tukang adat dalam masyarakat. Sistem kesukuan di negeri Sabah. Ini isi yang kena. Isi yang terakhir. Isi yang terakhir. Ada volunteer? Isi yang ketujuh. Bagi masyarakat Gajah di pantai timur Sabah, pemimpin dikenali sebagai Matoa yang menjadi pelindung adat dan kepentingan anak buah. Okey, thank you Tan Bung Ziang. Yang berbeza, ada sedikit berbeza
adalah dalam masyarakat Bajau. Okay, dalam masyarakat Bajau. Dia special sikit. Mana masyarakat Bajau ni dia tinggal di kawasan pantai timur Sabah yang berhampiran dengan Filipina. Yang berhampiran dengan Filipina. Okay, pemimpin dalam masyarakat Bajau, dia panggil sebagai Matoa. Okay, disebut sebagai Matoa. Tu panggilan mungkin dalam bahasa dialek dia lah. Yang mana menjadi pelindung kepada adat dan juga kepentingan anak buah. Itu je yang berbeza. Yang lain dipanggil orang tua. Dalam masyarakat Bajau ni dia ada special sikit. Dia panggil ketua dia dikenali sebagai Matoa. Itu sebutan dia. Yang mana fungsi dia menjadi pelindung adat dan juga kepentingan anak-anak buah mereka. Okay, anak-anak buah dalam kaum Bajau. Okey, itu adalah ciri-ciri sistem kesukuan di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Ada soalan? Tanya? Tak ada cikgu. Boleh faham Tak ada. Sikit-sikit faham. Sikit-sikit faham. Tak boleh sikit-sikit faham, kena banyak-banyak faham. Okey, so kena bezakan. Okey. Kena bezakan antara di Sarawak, ni di Sarawak tadi. Kalau tu tolong baca balik, tengok-tengok balik. Dan juga di negeri Sabah. Okay, antara dua ni, apa yang sama awak lihat? Okay, antara dua sistem ni, yang sama apa? Apa yang sama tadi? Ada ketua kampung. Ada ketua kampung Ada ketua kampung yang sama kita lihat persamaan dia. Yang kedua ni, kita bulat kat sini. Antara persamaan. Okay, antara Sarawak dengan di Sabah. Yang satu, kedua-duanya ada ketua kampung ataupun ketua rumah kita panggil ketua rumah. Bukan tuai rumah ke? Ada ketua rumah. Ajak. Oh. Ketua rumah ni umum, ketua rumah. Cuma ikut masyarakat masing-masing, ketua rumah ni ada dipanggil sebagai tuai rumah, ada panggil sebagai tua kampung, ada panggil perang lepo. Di Sabah dipanggil orang tua, Matoa. Tapi semuanya bermaksud ketua rumah. Faham Okay, apa lagi persamaan dia? Antara dua ni, Sabah dan juga Sarawak. Cuba lihat balik. Apa yang sama? Main dia. Yang paling penting tadi sebut ni. Sistem kesukuan ni dia merujuk kepada apa ni? Tukang adat. Tukang adat. Dia merujuk kepada perkataan Majlis kampung. Patuh kepada apa? Patuh kepada apa? Dia patuh kepada apa? Dia berpegang kepada apa? Dah betul dia awak ada sebut perkataan itu. Orang tua. Okey. Ni. Main teka sikit. Patuh kepada apa? Adat. Okey, bagus. Patuh kepada adat. Itu sama dia. Di Sarawak pun ada. Ini dia ni. Isi dia. Okey, patuh kepada adat. Di Sabah pun ada. Ni, pegangan adat. Ni persamaan persamaan antara sistem kesukuan di Sarawak dengan sistem kesukuan di negeri Sabah. Yang lain berbezanya adalah dari segi panggilan kepada ketua. Okey, panggilan kepada ketua. Yang lain. So, yang sama main dia dua perkara ini. Boleh faham? Boleh, cikgu. Alright. Okay, so kita lihat yang seterusnya, sistem pemerintahan tempatan yang kedua. Tadi yang pertama, sistem kesukuan. Yang pertama adalah sistem kesukuan. Yang kedua, selain daripada sistem kesukuan, dia juga ada sistem pentadbiran tempatan yang lain yang wujud di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah untuk kaum-kaum yang lain. Untuk kaum-kaum yang lain seperti kaum Melayu, dan juga kaum-kaum yang lain, terutama kaum Melayu lah. Melayu dia ada sistem pentadbiran dia. Kita lihat Yang kedua, pengaruh Kesultanan Brunei di Sarawak dan Sabah ni dia ada pengaruh Kesultanan Brunei. Ketara di Sarawak dan Sabah. Dan di Sabah pula, selain daripada Kesultanan Brunei, ada juga pengaruh daripada Kesultanan Sulu. So ada dua
Ada dua pengaruh yang wujud di negeri Sarawak dan Sabah. Di negeri Sarawak, kita lihat peta kat atas ni. Merujuk balik peta yang kita bincang tadi yang ni. Untuk kawal kedua-dua buah negeri ni, di negeri Sarawak, dia sepenuhnya adalah di bawah kawalan Kesultanan Brunei. Di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Maknanya negeri Sarawak ni dulu adalah di bawah pengaruh Brunei. Walaupun Brunei ni kecil, tapi dia dapat mengawal semua kawasan di negeri Sarawak. Okey. Manakala di Sabah pula, di Sabah ni dia terbahagi dua. Okey, dia terbahagi dua. Okey. Satu kawasan kita panggil ni sebelah, kita panggil ni pantai barat, ni barat. Okey, ni timur. Okey. Di pantai barat, dia dikuasai juga oleh Kesultanan Brunei. Okey, manakala di pantai timur pula, okey, dia dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Itu beza dia. Boleh faham di Sarawak, sepenuhnya di Sarawak ni dikawal oleh Brunei. Di Sabah dia terbahagi dua. Di sebelah pantai barat, dia dipengaruhi oleh Kesultanan Brunei. Di pantai timur, dia dipengaruhi oleh Kesultanan Sulu. Boleh faham? Kat sini? Boleh cikgu. Boleh ni kena ingat ni. Di Sarawak tak ada masalah. Di Sarawak dia Brunei saja. Di Sabah dia terbahagi dua. Timur Sulu, barat Brunei. Maksudnya yang berhampiran dengan Sarawak, dia dipengaruhi oleh Brunei. Yang jauh daripada Sarawak dipengaruhi oleh Sulu. Itu je cara nak ingat. Okey. Dia ada Sulu, dia ada Brunei. Okey. So, kita balik semula kepada isi yang kedua tadi. Okey, kita lihat sistem pentadbiran tempatan. Okey. Yang pertama kita lihat. Okey. Pengaruh Brunei menyebabkan pemerintahan di Sarawak dipengaruhi sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. Disebabkan Sarawak ni berada di bawah pengaruh Brunei, jadi sistem pentadbiran dia lebih banyak mengikut sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. Yang mana sistem pentadbiran di Sarawak dipecahkan kepada 3 bentuk. Okey, 3 bentuk. Iaitu yang pertama disebut sebagai pentadbiran sungai. Banyak berlaku di kawasan sungai. Iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan Sungai Kuripan. Itu 3 bentuk pentadbiran yang wujud di negeri Sarawak. Ini Sarawak di bawah Kesultanan Brunei. Okey. Ini di negeri Sarawak. Dan pentadbiran ini dijalankan oleh pembesar-pembesar tempatan. Pembesar tempatan yang menjalankan pentadbiran. Bukannya Sultan Brunei. Yang menjadi pembesar tempatan ni, dia merupakan wakil kepada Sultan Brunei. Sebab kalau kita lihat peta ni, Brunei kecil je. Brunei berada kat sini. Maksudnya Sultan Brunei akan berada di kawasan ini. Okay, Sultan Brunei akan berada di kawasan ini. Dia nak kawal semua negeri Sarawak. Jadi kalau dia nak kawal seorang-seorang, nak masuk semua di kawasan Sarawak ni, dia tak mampu. Jadi dia wakilkan kepada ketua-ketua tempatan yang ada di Sarawak untuk menjadi wakil kepada baginda bagi menjalankan pentadbiran di negeri Sarawak. Boleh faham maksud cikgu? Tak cikgu. Okay, boleh Alright. Okay, itu maksud dia. Jadi diwakilkan kepada beberapa orang pentadbir untuk kawal 3 pentadbiran tadi. Sungai Kerajaan, Sungai Tulin, dengan apa satu lagi? Sungai Kuripan. Okay, untuk menjalankan pentadbiran. Jadi, pembesar tempatan adalah wakil sultan ataupun pembesar. Kadang-kadang sultan dia kurniakan kawasan-kawasan di Sarawak tu kepada pembesar dia untuk mentadbir kawasan itu. Dan pembesar ni pun diwakilkan juga kepada pembesar-pembesar tempatan.
Dan kawasan di Sungai Sarawak ini, di Sungai Kuripan, Sungai Kerajaan, Sungai Tulen tadi, dia ditadbir oleh jawatan-jawatan seperti dipanggil sebagai Datu. Okay, Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung sebagai Wakil Sultan Brunei. So, ketua-ketua dia tadi dipanggil sebagai Datu Patinggi ataupun Datu Bandar ataupun Datu Temenggung. Okay, untuk menjadi pentadbir bagi mewakili Sultan Brunei di kawasan-kawasan sungai tadi. Okay, itu di kawasan sungai. Manakala di kawasan pedalaman, kalau di skip perkataan pedalaman ini, dia ditadbir oleh jawatan orang kaya. Dipanggil sebagai orang kaya. Kalau di kawasan sungai tadi, disebut sebagai Datu. Datu Patinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung. Di kawasan pedalaman, dalam hutan, pedalaman ni jauh dalam hutan, ketua dia dipanggil sebagai orang tua. Ni dikurniakan oleh Sultan Brunei. Sultan Brunei lantik dia dan panggil dia sebagai orang kaya. Bukan orang tua, orang kaya. Singkatan dia OK. Contohnya seperti OK Betty di Padeh, OK Antau di Rimbas, OK Juga, itu nama-nama dia di kawasan Lundu, dan OK Gasing di kawasan Sekerang. Ini adalah panggilan kepada pemimpin bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan pedalaman. Okay, orang kaya. Kawasan sungai disebut sebagai Datu. Okay, Datu sama ada Datu Patinggi, Datu Bandar ataupun Datu Temenggung. Okay, last sekali, kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasaskan kepada sistem penguasaan tanah. Dia berasaskan kepada sistem penguasaan tanah. Okay, itu adalah sistem pentadbiran tempatan yang wujud, yang diamalkan di negeri Sarawak. Ada soalan tak? Ada soalan? Ada. Tak ada. Okey. So, kita sebut tadi, di kawasan Sungai Sarawak, dia ditadbir oleh Datu. Cikgu fokuskan tadi, dia ditadbir oleh Datu. Ini. So, bila ada apa-apa? Sorry. Yang pertama, Okey, yang pertama tadi. Okay, so, apabila ditadbir oleh Datu, dia ada satu sistem. Dipanggil sebagai sistem kedatuan. Disebut sebagai sistem kedatuan. Tadi kita ada sistem kesukuan. Okay, so sekarang ni, tadi tu ditadbir oleh kaum-kaum seperti Kayan, Bidayuh, Iban, tu di Sarawak kan. Melanau. Okay, untuk masyarakat Melayu pula ni, yang ditadbir oleh golongan-golongan Datu ni, dia mengamalkan sistem kedatuan. Okay, mengamalkan sistem ambil warna biru. Okay, mengamalkan sistem kedatuan di negeri Sarawak. So maksudnya sekarang ni kat Sarawak ada dua. Satu sistem kesukuan, satu sistem kedatuan. Ini yang kedua Ini yang kedua. Tadi sistem kesukuan. Kalau soalan tanya, senaraikan sistem pentadbiran tempatan di Sarawak. Satu, awak dah sebut tadi, sistem kesukuan. Yang kedua adalah sistem kedatuan. Kedatuan ni diamalkan oleh pentadbiran-pentadbiran tempatan yang ditadbir oleh golongan-golongan Datu tadi ni. Datu Patinggi, Datu Bandar dengan Datu Temenggung. Okay, boleh beza boleh faham Ini penting. Kalau Datu, dia menggunakan sistem kedatuan. Selain daripada Datu, yang tadi, sistem kesukuan. Boleh? Boleh. Yang lain boleh? Yang lain? Boleh tu. Boleh, alright. Okey, apa itu sistem kedatuan? Kita lihat di Sarawak. Okey, sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu. Ini masyarakat Melayu Okey, di Sarawak yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Tadilah Sungai Kerajaan, Sungai Tulen, Sungai Kuripan. Dia mengamalkan sistem kedatuan dan sistem ini merupakan kesinambungan, sambungan daripada sistem kerajaan yang terdapat sebelum ini di Sarawak. Kerajaan yang terdapat sebelum ini. Sistem kerajaan yang terdapat sebelum ini. Apa kerajaan yang wujud sebelum ini di Sarawak? Yang kita sebut awal-awal tadi. Ada berapa tadi? Kerajaan awal Melayu yang wujud di Sarawak. Ada berapa tadi? Siapa boleh jawab?
Dia sebut awal-awal tadi di Sarawak dah ada kerajaan Melayu. Ada 4 kerajaan Melayu. Kerajaan apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Dijawab ini maknanya dia faham lah. Di Sarawak dia ada beberapa kerajaan Melayu yang telah wujud pada peringkat awal. Kerajaan apa? Saya cikgu. Apa dia? Sama dia suari. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu apa? Ada nama dia? Wasaku. Wasaku ke Sawaku? Sawaku. Okey. Sawaku. Kalaka. Okey, Sawaku, Samadong. 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 Melano. Okey, bagus. Itulah dia. Sawaku, Kalaka, Samadong, Melano. Melano. Ni ada antara kerajaan awal dan sistem kedatuan ni disambung, diteruskan ke sistem kesukuan, ke sistem kedatuan yang ada selepas itu, iaitu di kawasan Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dengan Sungai Kuripan. Diteruskan. Itu maksud dia. Okey, boleh faham Okey. Jadi yang pertama untuk sistem kedatuan, yang pertama, sistem ini diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal yang wujud di Sarawak. Dia diamalkan oleh Sawaku, diamalkan oleh Kalaka, Samadong, Melanau. Dia asal di kat situ. Yang kedua, kerajaan Sawaku merupakan antara kerajaan yang awal yang terletak di kawasan Sungai Sarawak. Antara kerajaan-kerajaan ini yang paling awal, antara yang terawal adalah kerajaan Sawaku. Yang mana ditadbir oleh seorang pemimpin, dia dipanggil sebagai Datu Merpati Jepang. Datu Merpati Jepang. Itu antara pengasas ataupun pemimpin-pemimpin awal dalam masyarakat yang mengamalkan sistem kedatuan. Kemudian keturunan Datu ni pula, keturunan Datu Merpati Jepang ni, secara turun-temurun menguasai pentadbiran di wilayah ini dengan memakai gelaran Datu Patinggi, Datu Bendahara ataupun disebut juga Datu Bandar dan juga Datu Temenggung. Dialah yang mengasaskan Datu Patinggi, Datu Bendahara atau Datu Bandar dan juga Datu Temenggung. Ini antara panggilan-panggilan dalam sistem kedatuan. Diasaskan oleh Datu Merpati Jepang. Yang keempat, sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei, sewaktu Sarawak ni di bawah pengaruh Kesultanan Brunei, golongan-golongan Datu ni tadi, Datu Patinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung, dia akan menjadi wakil Sultan. Menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Datu-Datu tadi, pembesar-pembesar tadi, Datu Patinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung, semasa di bawah pengaruh Kesultanan Brunei, dia menjadi wakil kepada Sultan Brunei. Yang kelima, mereka berkuasa mentadbir Sarawak. Datu tadi ni, Datu Patinggi, Datu Bendahara, Datu Temenggung ni berkuasa untuk mentadbir Sarawak tanpa campur tangan daripada Kesultanan Brunei. Tanpa campur tangan daripada Kesultanan Brunei. Brunei tak masuk campur. Dia serahkan sepenuhnya kepada wakil dia untuk mentadbir negeri Sarawak. Tanpa dia kacau. Dia tak kacau apa-apa pun. Diserahkan kepada Datu Patinggi atau Datu Bandar atau Datu Temenggung untuk menguruskan pentadbiran di negeri Sarawak. Dan datu-datu ini berperanan menjalankan pentadbiran dan membangunkan negeri Sarawak. Itulah ciri-ciri yang terdapat dalam sistem kedatuan di negeri Sarawak. So Sarawak dah ada 2 sistem pentadbiran, iaitu sistem kesukuan dan juga sistem kedatuan. Ada soalan tentang sistem kedatuan? Tak, cikgu. Boleh sedikit info. Tahukah anda, tadi kita sebut di kawasan pedalaman, pemimpin-pemimpin bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman disebut sebagai orang kaya. Digelar sebagai orang kaya. Ataupun singkatan dia OK. So, gelaran orang kaya ni sebenarnya diberikan oleh Kesultanan Brunei, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin Iban.
Okay, pemimpin-pemimpin Iban dan juga pemimpin tempatan untuk menonjolkan kedudukan mereka sebagai pemimpin. Untuk bezakan dia dengan rakyat yang lain. Itu je. So, gelaran itu diberikan oleh Kesultanan Brunei kepada pemimpin-pemimpin ini. Terutamanya masyarakat Iban. Sebab masyarakat Iban ni kebanyakannya tinggal di kawasan hutan. Di kawasan pedalaman. Okey. Itu sedikit info tambahan lah. Okay, untuk awak berkaitan dengan sistem ataupun gelaran orang kaya. Okey, itu di Sarawak. Terlihat juga pula sistem pentadbiran di negeri Sabah. Okey, tadi yang pertama kita sebut Sabah pun dia ada sistem kesukuan. So kita lihat, ada lagi tak sistem lain yang ada di negeri Sabah selain daripada sistem kesukuan? Okey. Lihat yang pertama, awak baca pula. Saya baca cikgu semua. Semua boleh Baca semua. Baca satu-satu lah. Aku nak tengok, nak dengar suara orang lain juga. Okey. Okey. Kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei manakala kawasan pantai timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Okey. Yang ini yang cikgu sebut tadi kita rujuk balik kepada peta yang cikgu dah bahagikan Sabah tu kepada dua bahagian. Pantai barat timur dikuasai oleh Brunei, pantai timur dikuasai oleh Sulu. Kesultanan Sulu. Okey, ini kena faham awak dah faham yang ni Okey. Yang kedua. Siapa Tan Cheng Hui. Silakan Tan Cheng Hui. Ada Tan Cheng Hui? Sekejap lah Tan Cheng Hui. Okay, kita minta online dulu. Chia Jiling. Okay, Chia Jiling. Kuasa Kesultanan Brunei dan di Sabah berasaskan sistem penguasaan tanah. Okay, thank you. Sama seperti di Sarawak, bila berada di bawah Kesultanan Brunei, dia berasaskan sistem penguasaan tanah. Tu di kawasan pengaruh Kesultanan Brunei. Dia berasaskan sistem penguasaan. Dia menguasai tanah, maksudnya itu adalah kawasan dia. Okay. Yang ketiga. Chiu Sing Lu, silakan baca. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar pemilihan yang memiliki wilayah tersebut. Okey, pun sama seperti di Sarawak, pentadbiran yang dijalankan di Sabah, dijalankan oleh pembesar tempatan. Yang mana pembesar tempatan ini menjadi wakil kepada sultan atau pembesar ataupun disebut sebagai pengiran yang memiliki wilayah tersebut. Sama seperti di Sarawak. Maksudnya Brunei menyerahkan sepenuhnya pentadbiran kepada pembesar-pembesar tempatan sebagai wakil mereka untuk menjalankan pentadbiran. Sebab di Sabah pun kawasannya luas. Bukan saja luas, dia bergunung ganang. Dia ada Gunung Kinabalu kan. So untuk pergi ke satu kawasan tu sangat jauh dan sukar. Jadi sukar untuk Sultan Brunei mengawal sepenuhnya. Jadi diwakilkan kepada pembesar ataupun pembesar tempatan bagi menjalankan pentadbiran di kawasan tersebut. Okey. Yang keempat. Tadi kita sebut di kawasan Brunei. Okey. Bagaimana pula di kawasan Sulu? Kita minta ada Tan Cheng Hui tadi? Tan Cheng Hui ada? Ataupun kita minta Leong Hao Zuan. Leong Hao Zuan. Silakan. Ada Leong Hao Zuan. Jesslyn. Cikgu mau baca. Okey. Tan Bun Zian. Silakan. Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya, namun begitu, pemerintahan diwakilkan oleh satu. Okey, thank you. Okey, bagi Kesultanan Sulu pula, kalau tadi di Kesultanan Brunei, ada juga kawasan-kawasan di Sabah ataupun di Sarawak
diserahkan kepada pembesar. Okey, Sultan Brunei diserahkan kawasan-kawasan itu kepada pembesar-pembesar Brunei. Okey, tapi di dalam Kesultanan Sulu, semua tanah di Sabah adalah di bawah pengaruhnya, di bawah pengaruh Sultan Sulu. Tapi sama juga seperti Brunei, dia tak pergi mentadbir secara direct. Dia wakilkan juga kepada pembesar-pembesar tempatan untuk menjadi wakilnya. Iaitu diberikan kepada golongan-golongan datu. Okey, golongan-golongan datu. Dia warnakan lain sikit warna kuning pula. Tadi Brunei warna hijau, datu berwarna kuning. So maksudnya di Sabah juga wujud juga sistem datu. Okey, sebab ada pentadbiran yang dijalankan oleh golongan datu. Okey, dan kuasa golongan datu ini okey, yang kelima, jaga baca pula. Tengok awak yang baca. Yu Jiahui, silakan Yu Jiahui bacakan nombor 5. Kuasa golongan datu pulang bergantung pada milikan bilangan hamba pengikut dan kemampuan menghantar yukti secara tetap kepada Sultan. Okey, thank you. Kuasa golongan datu ni pula, ni nak tengok kuasa dia kuat ataupun tidak kuat. Dia bergantung kepada berapa orang pengikut yang dia ada, berapa orang hamba yang dia ada, dan kekerapan dia menghantar ufti secara tetap kepada Sultan. Kalau dia boleh hantar ufti ni adalah hadiah. Ufti ni sebagai hadiah. Dia hantar hadiah kepada Sultan Sulu. Setiap tahun ke setiap bulan secara tetap. Maknanya setiap bulan dia hantar. Bukanlah bulan ni hantar, bulan depan tak hantar. Itu tak tetap. Dia tetap ni setiap bulan hantar ufti kepada Sultan. So kekuatan dia akan lihat dari segi itu. Okay. So golongan ni, siapa yang dapat hantar secara tetap dan ada... Cikgu. Ya? Maksud ufti tu apa? Hadiah. Hadiah. Okay. Hadiah. Okey, ganjaran lah, hadiah kepada Sultan. So, bila dia ada pengikut yang ramai, dia dapat hantar hadiah ni ataupun ufti ni secara tetap kepada Sultan, dia dianggap lebih berkuasa berbanding dengan kuasa-kuasa datu ataupun golongan-golongan datu yang lain. Okay. Yang keenam, Janani. Ada Janani? Ya, ada. Okey, silakan. Golongan datu inilah yang sebenarnya menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah dan sistem ini dikenali sebagai sistem datu. Okey, thank you. So, golongan datu inilah yang menjadi wakil kepada Sultan Sulu untuk menjalankan pentadbiran di kawasan pantai timur Sabah. Dan sistem yang digunakan adalah sistem datu. Okey, dia mengamalkan sistem datu ataupun boleh juga diterima sistem kedatuan seperti mana di Sarawak. Okay, sistem datu ataupun kedatuan. Dia samalah. Okay, maksudnya di Sabah pun ada sistem datu. Di Sarawak ada, di Sabah pun ada. Jadi dah dua lah. Okay, di Sarawak dan Sabah ada dua. Sistem kesukuan dan sistem kedatuan. Okay. Cuma di Sabah ni, dia ada satu lagi sistem yang tak ada di Sarawak. Okay, yang tak ada di Sarawak, yang disebut sebagai sistem ketua bebas. Sarawak tak ada. Sabah sahaja yang ada. Okay, apa itu sistem ketua bebas? Okay, di Sabah, yang mana pada abad ke-17 dan 18, sistem pentadbiran ketua bebas dijalankan di kawasan-kawasan yang kuasa Sultan Brunei dan kuasa Sultan Sulu lemah di kawasan itu dan tidak berkesan. Maksudnya yang sangat jauh daripada pengaruh Sultan Brunei dan pengaruh Sultan Sulu. Agak lemah dia punya pengaruh dia di kawasan itu. Jadi kesempatan itu diambil oleh beberapa orang tokoh, yang mana tokoh ini merupakan anak beranak ataupun dia punya pertalian keluarga. Ada pertalian keluarga dengan Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Kerabat-kerabat diraja lah. Kerabat-kerabat Sultan Sulu ataupun Sultan Brunei. Dia ambil peluang untuk membebaskan kawasan itu daripada pengaruh Sultan Brunei ataupun pengaruh Sultan Sulu. Dia mentadbir sendiri. Dia berani. Maksudnya dia rasa dia ada kekuatan, dia ada keberanian untuk mencabar kuasa Sultan Brunei
ataupun Sultan Sulu. Dengan mentadbir kawasan itu secara sendiri. Bukan di bawah pengaruh Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Dan kawasan itu dikenali sebagai sistem ketua bebas. Bebas daripada Brunei, bebas daripada Sulu. Itu maksud dia. Okey. So ciri-ciri yang pertama, ciri yang pertama. Siapa belum baca lagi? Saya cikgu. Sekejap kita bagi yang lain tak. Tarik sini dulu. Tarik sini belum baca. Silakan tarik sini. Ketua bebas ini muncul daripada sikap berani dan keperwiraan seorang tokoh yang mencabar kewibawaan Sultan di kawasannya. Okay, thank you. Ketua bebas ini muncul sebab dia berani. Dia berani mengisytiharkan kawasan ini bebas daripada pengaruh Sultan Brunei ataupun bebas daripada pengaruh Sultan Sulu. Dan dia ada keperwiraan, maknanya dia hebatlah dalam kepahlawanan ni. So dia berani untuk mencabar kewibawaan Sultan di kawasannya. Dia berani isytiharkan kawasan ini bebas daripada Brunei, kawasan ini bebas daripada Sulu. Ni kawasan aku. So dia berani cakap macam tu. So dia dipanggil sebagai ketua bebas. Okey, yang kedua. Fu Zihao. Silakan Fu Zihao. Mereka tertolong atau mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Okey, thank you. Dan orang yang berani tadi ni, dia sebenarnya ada pertalian keluarga. Okay, dengan Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Dia kerabat-kerabat dia raja jugalah. Tapi dia rasa dia lebih hebat daripada raja. Dia lebih hebat daripada Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. So dia berani isytiharkan kawasan dia itu bebas daripada Sulu, bebas daripada Brunei. Okay, yang ketiga. Silakan Samudeswari. Saya cikgu. Okay. Mereka mempunyai undang-undang sendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Okay, thank you. Okay, dan disebabkan berani ni, mereka buat undang-undang sendiri. Okay, mereka mempunyai undang-undang sendiri dan tidak iktiraf kuasa lain daripada kerajaan ataupun pemerintahan dia. Dia buat undang-undang dia sendiri. Dia tak ikut undang-undang Kesultanan Brunei, dia tak ikut undang-undang Kesultanan Sulu. Dia buat undang-undang dia sendiri. Sebab tu dia panggil ketua bebas. Okay, yang keempat. Siapa lagi? Jaslyn, silakan Jaslyn. Jaslyn Sam. Antara kedua bebas yang dikenali ialah Syarif Osman yang berkuasa di daerah Marudu antara tahun 1830 hingga 1840 dan Datuk Kerunding yang berkuasa di daerah Tunku pada akhir abad ke-19. Okay, thank you. Ni antara tokoh-tokoh dia lah. Okay, tokoh-tokoh yang berani mengisytiharkan dia sebagai ketua bebas adalah seperti Syarif Osman yang berkuasa di daerah Marudu dan juga Datu Kerunding. Okay, Syarif Osman dan juga Datu Kerunding di kawasan Tunku pada akhir abad ke-19. Okay, last sekali. Okay, untuk sistem ketua bebas, kita minta Liang Hao Zuan ada? Liang Hao Zuan. Tan Cheng Hui ada? Mereka berkuasa dan bertanggung jawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Okay, so tugas dia samalah seperti ketua-ketua yang lain, bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Itulah ciri-ciri dalam sistem ketua bebas yang membezakan dengan di Sarawak. Okay, di Sarawak tak ada, dia cuma ada di negeri Sabah sahaja. Okay, ketua bebas ni ada di negeri Sabah sahaja. Jadi kesimpulan dia, jelaslah bentuk Sarawak
bahawa Sarawak dan Sabah mempunyai sistem pemerintahan yang teratur yang membawa kepada kestabilan dan kemakmuran kepada masyarakat setempat. Dalam masa yang sama, menarik kehadiran kuasa luar. Disebabkan kemakmuran, disebabkan kestabilan yang ada inilah, kuasa-kuasa luar nak datang ke negeri Sarawak, nak memiliki negeri Sabah. Oleh itu, kita seharusnya, ini pengajaran kepada kita, seharusnya berwaspada dengan anasir-anasir luar yang mampu mengambil alih pemerintahan yang ada, kuasa yang ada, jika kita tidak bersatu padu. So, tugas kita lah untuk jaga negara kita, bersatu padu antara semua kaum untuk jaga negara kita daripada jatuh ke tangan kuasa-kuasa yang lain. Jadi kesimpulannya, sistem yang ada di negeri Sarawak, kita refresh balik. Jadi Sarawak ada dua, iaitu sistem kesukuan dan sistem kedatuan. Manakala di ini di Sarawak Sarawak. Manakala di Sabah kita ada sistem kesukuan, kita ada sistem kedatuan, dan tambahan di Sabah kita ada sistem ketua bebas. Ini kesimpulan umum, kesimpulan secara overall apa yang kita bincang pada hari ini. Boleh faham tak? Boleh faham? Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita hari ini dan kita sambung untuk tutorial? Faham, cikgu. Faham so itulah yang perlu awak faham berkaitan dengan sistem pemerintahan tempatan yang wujud di negeri Sarawak dan Sabah sebelum negeri-negeri ini jatuh ke tangan kuasa-kuasa luar yang lain selepas ini. Boleh jadi apa yang kita bincang ini, cikgu akan uji awak dalam beberapa soalan dalam sesi tutorial sekejap nanti. Yang cikgu akan bagi melalui grup Telegram seperti biasa. Dan seperti biasa, tulis ataupun salin soalan itu ke dalam buku latihan yang panjang. Siapkan. Dan bila siap, snap gambar dan hantar ke Padlet seperti biasa. Tolong hantar. Siapa yang hantar, cikgu akan tick dia sebagai hantar dan cikgu akan kira untuk PBD. Awak hadir ni pun dah kira PBD. Awak dah bincang, kita dah bincang, awak dah faham ni pun, awak dah berada di separuh TP 3. Tapi untuk layakkan awak dapat TP yang lebih tinggi, sila jawab soalan cikgu dengan baik dan snap gambar, hantar ke Padlet sebagai evidence. Boleh? Boleh faham? Boleh faham, cikgu. Alright. So, kita tamatkan perbincangan kita. Terima kasih kepada 13 orang yang hadir pada hari ini. Dan kita sambung, kita jumpa di Telegram. Okay. Thank you semua. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu.